Okey, untuk tujuan supaya kamu boleh tonton semula dan kamu boleh ulang kaji. Okey. Baik. So, kita akan mulakan dengan latihan ini, iaitu latihan berbentuk soalan objektif. Oh tak, dia bukan cara ni. Kejap. Cara nak dia begini. Okey, baik. Okey, baik. So, kita akan lihat dulu soalan objektif. Okey, soalan objektif. Okey. So, soalan ada soalan 1 hingga soalan 10. Jadi, okey, cikgu akan berikan setiap soalan ini kepada kamu semua untuk kamu bacakan seperti biasa, bacakan dan juga berikan jawapan. Baik. Soalan 1 cikgu berikan kepada Adli. Okey, soalan 1 Adli, soalan kedua Adam Felda, soalan ketiga Aiman, soalan keempat Aimar Hendroff, soalan kelima Aisyah, soalan keenam Alisa Adriana, soalan ketujuh Anik, soalan ke-8 Arif Hakim, soalan ke-9 Danisha dan soalan ke-10 Dave. Boleh okey. So kita berikan dulu kepada okey, Adli untuk soalan nombor 1. Adli, boleh tak onkan mic dan bacakan soalan nombor 1? Silakan Adli. Boleh Adli? Adli ada Adli. Adli ada tak Adli? Tak ada. Dah kantoi. Masuk je lepas tu terus. Okey. Adli ada tak Adli? Tak ada. Okey. Sonyap yo ni. Okey. Kalau Adli tak ada, kita berikan kepada Engku Amir. Engku Amir, boleh tak bacakan soalan nombor 1? Soalan nombor 1 Engku Amir. Boleh? Korang dengar. Boleh Engku? Soalan nombor 1. Boleh ke tak boleh ni? Ni kenapa semua masuk sonyap je ni? Okey. Kenapa sonyap je ni? Mic problem ke? Okey, tak apa. Kita try. Kita beri pada Icha. Icha, boleh tak bacakan soalan nombor 1, Icha? Apa cikgu? Bacakan soalan nombor 1. Okey. Okey. Senarai berikut berkaitan dengan Kesultanan Melayu. Okey. Kesultanan Johor, Kesultanan Pahang, Kesultanan Perak. Apakah kaitan ketiga-tiga kesultanan tersebut dengan Kesultanan Melayu Melaka? Kamu sakit tekak Saya demam. Allahu Akbar. Okey, sorry. Okey, tak apa. Berikan jawapannya. Adakah A, mengamalkan pemerintahan demokrasi, B, mengamalkan sistem pemerintahan beraja, C, legasi langsung Kesultanan Melayu Melaka, ataupun D, sezaman dengan Kesultanan Melayu Melaka? Saya rasa B kot. Ataupun A. B ataupun A. Okey. A tak mungkin. Demokrasi tak ada, Syah. Okey. Okey, Ica baik. lupa. Okey, baik. Sebenarnya dia bukan B. Tetapi sebenarnya jawapan dia adalah, iaitu jawapan dia ialah C sebenarnya. Baik, kenapa C? Kerana legasi langsung. Maknanya legasi ni maknanya warisan. Warisan yang direct warisan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Ingat, Johor Riau, Pahang, Perak, ketiga-tiga ini diasaskan oleh anak-anak Sultan Melaka. Jadi, ketiga-tiga ini adalah legasi langsung Kesultanan Melayu Melaka. Okey, terima kasih banyak Isha. Okey, untuk membacakan soalan nombor 1 ini. Okey, baik. Tak apa, kesilapan itu kadang-kadang kekeliruan. Memang ada kekeliruan antara B, mengamalkan sistem pemerintahan beraja yang juga betul, dan juga C, legasi langsung Kesultanan Melayu Melaka. Tetapi soalan tanya, apa kaitan, apa relation ketiga-tiga kesultanan ini dengan Kesultanan Melayu Melaka? So jawapan dia ialah C. Okey. Baik. So terima kasih banyak Isha untuk memberikan membacakan soalan. Baik, soalan 2 kita beri kepada Adam. Dam, boleh tak baca Dam? Soalan nombor 2. Bagaimanakah kedatangan Islam mempengaruhi pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka? Ya. So, jawapan dia
Sultan sebagai ketua agama Islam. Okey, baik. Terima kasih banyak Adam. Okey. Kedatangan Kedatangan Islam mempengaruhi pemerintahan Kesultanan Melaka iaitu bagaimana dengan sultan sebagai ketua bagi agama Islam. Ya, betul. Okey, so terima kasih banyak kepada Adam untuk memberikan jawapan yang baik. Okey. Alhamdulillah. Okey, soalan yang 3 kita berikan kepada Aiman. Silakan Aiman. Aiman boleh baca tak, Man? Kalau tak ada mikrofon cakap tak ada mikrofon, kau jangan diam aja. Waalaikumsalam. It's okay, it's okay. Okay. Saya tidur tadi. Samalah cikgu pun tidur tadi. Baik. Aiman. Aiman ada Aiman? Soalan nombor 3. Tak ada. Aiman tak nak respon. Korang ni kan. Dah form 5 pun masih tak nak respon-respon. Okey. Baik, soalan 3 kita berikan kepada kita beri kepada Daniel, boleh tak Daniel? Soalan nombor 3. Untuk bacakan soalan Daniel Hakim. Boleh. Silakan. Merupakan sebuah majlis kesenangan bagi raja Melayu dan pihak Islam dan Negeri Sembilan. Ya. Apa yang dibincangkan oleh Duba dengan pihak British? Ya. C. Khalifah Terakhir. Okey. Apakah yang dibincangkan oleh Durbar dengan pihak British? So, apa yang dibincangkan adalah berkaitan dengan hal ehwal pentadbiran. Ya, betul Daniel. Terima kasih banyak Daniel. Cikgu tahu baru bangun tidur tu. Okey. Baik, 3 adalah C. Okey. Baik, soalan yang keempat. Aimar Hendroff, boleh baca tak? Aimar Hendroff. Boleh. Silakan Aimar. Persidangan majlis raja-raja perlu disertai oleh penyimpan mohor besar raja-raja. Okey. Apakah peranan penyimpan mohor besar raja-raja tersebut? Ya. Saya rasa A. Mengukuhkan kedaulatan raja. Okey, baik. Terima kasih banyak Aimar. Okey. So soalan tanya, apakah peranan ataupun apakah fungsi penyimpan mohor besar raja-raja? Okey, di sini kena clear bahawa sebenarnya jawatan itu kalau kamu lihat penyimpan mohor besar. Penyimpan tu maknanya orang yang simpan lah. Mohor besar tu apa cikgu? Mohor besar itu cap mohor. Cap mohor maknanya stamping lah. Dia punya stamping tu. Stamping itu disimpan oleh penyimpan ini. So penyimpan ini simpan cap itu. Untuk apa cap tu cikgu? Seandainya kalau katakan raja-raja Melayu selepas diorang bermesyuarat, diorang akan ada minit mesyuarat kan? So minit mesyuarat tu dah tulis apa semua. Diorang sultan-sultan dan raja-raja dah setuju. Inilah dia cadangan kita. So penyimpan mohor besar akan kata dah siap ya? Dah siap. Dah siap. Penyimpan mohor besar akan turunkan, saya Patik akan turunkan cap mohornya dia tuanku. Jadi baik. So penyimpan mohor besar akan keluarkan dia punya cop tu. Kemudian dia akan cop mohor kat situ, menandakan keputusan ini, iaitu keputusan mesyuarat raja-raja itu telah dipersetujui dan disahkan. Itu tugas penyimpan mohor besar raja-raja. So sekarang, baik, Amar Hendroff, adakah kamu yakin jawapan dia adalah A? Saya pun tak tahu. So sekarang kamu nak tukar jawapan. Jawapan mana? Tak nak. Tak nak? Dengan A je. Dengan A je. Baik. Sebenarnya jawapan dia bukanlah A. Jawapan dia sebenarnya adalah iaitu D jawapan dia. Iaitu memeterai keputusan persidangan. Mungkin kamu first time dengar perkataan memeterai. Memeterai itu apa cikgu? Mungkin itu yang buat confuse. Baik, memeterai itu sebenarnya adalah kita kata sebagai menandatangani. Ataupun juga mengesahkan. Memeterai keputusan persidangan ataupun menandatangani atau mengesahkan
keputusan mesyuarat raja-raja tersebut. So sebab itu peranan penyimpan mohon besar adalah D, iaitu memeterai keputusan persidangan itu. Okey. So cikgu harap benda ni jelas ya. Okey, baik, terima kasih Aimar untuk membacakan soalan itu. Dan soalan kelima kita berikan kepada Aisyah. Boleh tak Aisyah untuk bacakan soalan yang kelima? Kalau tak ada mikrofon sila bagi tahu. Kalau kamu sekarang ni tengah tidur pun sila bagi tahu. Sebab ramai yang daripada tadi pelajar yang tak membaca ni. Okey, baik Aisyah. Aisyah dah jawab. Okey, baik. Soalan nombor 5. Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan kedudukan yang di-Pertuan Agong. Apakah bidang kuasa baginda? Okey. Boleh membuat pengisytiharan darurat, melindungi kedudukan istimewa Melayu, menjatuhkan hukuman ke atas hakim, dan mencadangkan rang undang-undang persekutuan. Baik. Jawapan yang Aisyah berikan ialah A, 1 dan 2. Maknanya boleh membuat perisytiharan darurat, ini memang betul. Dan satu lagi yang kedua, melindungi kedudukan istimewa Melayu, ya, itu juga betul. So nombor 5 adalah A. Baik, terima kasih banyak Aisyah untuk memberikan jawapan yang tepat bagi soalan yang kelima. Baik, soalan yang keenam kita, kenapa bukan 4 cikgu? Baik. Baik, soalan bagus Daniel tanya. Kenapa bukan 4? Mencadangkan rang undang-undang persekutuan. Ingat, undang-undang dibuat oleh siapa? Undang-undang dibuat oleh Parlimen. Ya, dibuat oleh Parlimen. Iaitu Badan Perundangan. Betul, Dave. Badan Perundangan. Dan Badan Perundangan tu di mana? Di Parlimen. Di Parlimen. Sebab itu yang mencadangkan rang undang-undang persekutuan adalah di peringkat Badan Perundangan, iaitu Parlimen. Dan kalau nak yang 3 tu peranan siapa? Menjatuhkan hukuman ke atas hakim. Tak ada. Yang menjatuhkan hukuman ke atas hakim tak ada. Hakim baik. Seandainya hakim melanggar undang-undang, maka siapa yang akan menghakimi dia? Hakim yang lain lah akan menghakimi dia. Kerana apa? Hakim itu tidak lagi boleh jadi hakim ketika di mahkamah, kerana dia menjadi pesalah ataupun OKT. Orang OKT ke? Ya, orang kena tuduh. Jadi bila hakim tu jadi orang kena tuduh, maka dia akan diadili oleh hakim lain. Jadi dia orang kata apa, bukanlah dia masuk mahkamah itu sebagai hakim, tapi masuk mahkamah itu sebagai orang kena tuduh ataupun tertuduh. Jadi kena faham kat situ ya, perbezaan. So yang menjatuhkan hukuman adalah pastinya hakim juga. Baik. Badan Perundangan yang mencadangkan undang-undang, Badan Perundangan dan Parlimen. Dan kalau nak spesifik lagi, yang akan membuat undang-undang adalah bermula daripada Dewan Rakyat. Itu spesifiknya lagi lah. Dewan Rakyat dulu buat undang-undang ataupun dipanggil rang undang-undang. Kemudian selepas itu barulah dibawa kepada Dewan Negara. Kemudian barulah dapat kelulusan daripada yang di-Pertuan Agong. So itu kaedah dia. Baik. Soalan nombor 5 adalah A. Soalan yang ke-6. Baik, soalan yang ke-6 kita berikan kepada Alisa Adriana. Boleh tak Alisa Adriana, soalan nombor 6? Boleh, cikgu. Okey, silakan Alisa. Bagaimanakah pemilihan yang di-Pertuan Agong dilakukan? Ya. Satu, cara bergilir-gilir. Raya, 3, kaedah sistem warisan. 4, Badan Malaysia. Ya. Jawapan dia, saya rasa B, 1 dan 4. Okey, baik. Terima kasih banyak Alisa Adriana. Baik. Bagaimanakah pemilihan yang di-Pertuan Agong dilakukan? Baik, pemilihan yang di-Pertuan Agong sebenarnya dilakukan melalui pertama, secara bergilir-gilir. Itu betul. Setiap Raja Sultan akan diberi 5 tahun untuk memerintah. Itu betul. Dan satu lagi iaitu mengikut
peruntukan Perlembagaan Malaysia. Maknanya, okey, Perlembagaan Malaysia telah memperuntukkan segala perkara berkaitan yang di-Pertuan Agong. Okey, memerintah secara selama 5 tahun. Kalau katakan tak sampai 5 tahun, 3 tahun je, macam mana? Okey, selepas itu orang yang selepas dia ataupun sultan selepas dia yang akan naik menjadi yang di-Pertuan Agong. Okey. Cikgu, kenapa 3 tak boleh? Okey, baik. Kenapa 3 tak boleh? Baik. 3 tu, kaedah sistem warisan itu sebenarnya adalah untuk apa? Itu sistem warisan adalah untuk sistem sistem pemerintahan beraja. Itu untuk sistem pemerintahan beraja. So, itu sistem warisan. Maknanya raja di setiap negeri. Raja Pahang, contoh Sultan Pahang, Sultan Selangor, memang raja dia akan dipilih secara warisan. Selepas bapa dia, anak dia. Lepas anak dia, cucu dia. Lepas cucu dia, cicit dia. So, Ya. kalau kaedah sistem pewarisan tu dia sekarang digunakan untuk penggantian raja, right? Ya, betul. Pergantian raja saja. Tetapi yang di-Pertuan Agong lain. Nampak tak perbezaan dia? Ini yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong, dia kena gilir-gilir. Sebab ada 9 orang sultan. Maka bergilir-gilirlah menjadi yang di-Pertuan Agong. Itu sebenarnya. Okey. Baik, so ada yang tanya, cikgu, cikgu, raja dengan sultan sama Baik. Cikgu, baik, sebenarnya begini raja dengan sultan sama. Cuma perbezaan yang paling ketara ialah sultan diberikan kepada gelaran untuk raja yang sedang memerintah. Contoh kalau kita kata macam sekarang ni Sultan Johor, nama dia Sultan Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim Shah. Anak dia iaitu Tengku Mahkota Johor kan, TMJ kan, Tengku Mahkota Johor. Tengku Mahkota Johor. So dia pakai nama apa? Dia pakai nama raja. Tetapi dia memang nama dia raja tau. Nama dia memang raja apa bin raja apa. Iaitu raja apa bin Raja Ibrahim. Sultan Ibrahim tu nama dia Raja Ibrahim. Nama dia memang nama dalam IC Raja Ibrahim. Sebab raja tu keturunan. Tapi bila dia naik menjadi pemerintah negeri Johor, maka raja itu ditukarkan kepada sultan, iaitu Sultan Ibrahim, menunjukkan itu adalah raja yang sedang memerintah. So itu je perbezaan antara raja dengan sultan. Sebab itu kamu mungkin ada kawan-kawan nama raja, betul tak? Raja Ibrahim lah, ada nama Raja Irdina lah, ada nama raja, ada macam-macam nama raja. Kawan-kawan kamu ada tak nama raja? Ada kan? Tapi tak ada lagi nama kawan-kawan kamu. Nama kau siapa ni? Nama saya Sultan Ahmad. Nama saya Sultan Adrian. Nama saya Sultan Daniel. Ada? Tak ada. Memang tak ada. Sebab apa? Sultan ini untuk gelaran bagi raja yang memerintah. So sultan adalah gelaran, raja keturunan. Boleh faham Danisha? Boleh faham perbezaan antara raja dengan sultan. Dia banyak persamaan, dia sama sebenarnya, cuma ada terms-terms yang berbeza. Okey. Baik. Okey, kembali kepada soalan nombor 6. Baik, yang di-Pertuan Agong ni adalah ketua bagi raja-raja ataupun ketua bagi sultan-sultan. Jadi setiap seorang akan diberi peluang selama 5 tahun jadi ketua. Jadi sebab itu pemilihan yang di-Pertuan Agong dia bukanlah secara warisan, bukan. Tapi secara bergilir-gilir dan juga mengikut peruntukan Perlembagaan Malaysia. Maknanya mengikut undang-undang peraturan yang telah ditetapkan dalam Perlembagaan Malaysia. So itulah dia bagaimana pemilihan yang di-Pertuan Agong. Okey. Baik. So nombor 2 dengan nombor 3 tu memang salah. Nombor 2 dengan nombor 3 ni memang salah lah. Baik. So kita telah lihat soalan nombor 6.
Okey, kita pergi kepada soalan yang ketujuh. Okey. Soalan yang ketujuh kita serahkan kepada Anik. Boleh tak Anik? Soalan nombor 7. Sila Anik untuk bacakan soalan nombor 7. Anik ada? Boleh cikgu. Okey, silakan Anik. Apakah kepentingan proses pilihan raya? Okey. Saya rasa B. B, memilih Perdana Menteri. Are you sure? Saya tak pasti. Okey, baik. Maknanya, satu Malaysia, kalau kita fikir secara logik, masa proses pilihan raya tu, okey, adakah ianya, okey, ada satu proses untuk semua orang memilih Perdana Menteri? Tak, dia sebenarnya untuk amalan demokrasi. Okey, sebenarnya dia menandakan wujudnya amalan demokrasi. Iaitu pilihan raya ini memberi peluang kepada rakyat, okey, memberi kuasa kepada rakyat untuk memilih pemimpin, tapi bukan memilih Perdana Menteri. Dia memilih wakil rakyatnya untuk menjadi ahli parlimen. Okey, dan di ahli parlimen itulah nanti mereka akan pilih Perdana Menteri. Sebelum itu, cikgu nampak macam confused saja korang ni kan. Cikgu nak tanya korang tahu tak sebenarnya pilihan raya tu sebenarnya macam mana sebenarnya? Kau tak cakap terang dengan cikgu. Cuba terus terang dengan cikgu. Kau faham tak sebenarnya pilihan raya tu sebenarnya macam mana? Tahu rasanya. Tak nak rasa-rasa. Kod. Okeylah, dapat pengetahuan. Aduh, ya korang. Dia tak nak main rasa-rasa, dia tak boleh rasa-rasa, dia kena confirm. Maybe tahu. Okey, maybe tahu. Okeylah. Kita ambil masa sikit, okey, untuk cikgu jelaskan betul-betul sebenarnya proses dia macam mana sebenarnya. Yang kita dah belajar dulu tu, masa sebenarnya bila itu yang lepas dah puasa 3 hari. Kita ada hari pilihan raya. Ya, betul. Sebenarnya, okey, yang kita belajar masa form 4 dulu, iaitu bab yang ke-8, bab 8 pilihan raya. Yang itu proses pilihan raya. Tapi sebenarnya pilihan raya ni macam mana sebenarnya? Okey, mesej cikgu tunjukkan. Sebenarnya begini. Pilihan raya ni sebenarnya let's say lah kita ambil daripada satu negeri. Iaitu katakanlah kita ambil satu negeri, iaitu kita tahu ini katakanlah ini Selangor Okey, ini Selangor. Baik. So, katakanlah dia ada banyak kawasan kat sini. Okey. So, kita ambil kawasan begini. Okey, kawasan A, kawasan B, kawasan C, kawasan D, kawasan E dan kawasan F. Baik. So, apabila berlaku pilihan raya, apa yang diorang buat? Iaitu, okey, katakan kawasan F. Semua orang kawasan F akan mengundi di kawasan ini. Okey. So, kawasan ini ada 3 calon. Iaitu calon 1, calon 2, calon 3. Calon 1 tu mungkin Ahmad, calon 2 tu mungkin Abu, calon 3 tu mungkin Suraya. Okey, 1, 2, 3. So, semua orang yang tinggal di kawasan F ini akan vote. Begitu juga kawasan D. Kawasan D ada satu tempat pilihan raya. So, dia ada calon dia. Iaitu calon dia 4, 5, 6. Maknanya orang yang berbeza daripada 1, 2, 3. 4, 5, 6 ni mungkin okey, orangnya adalah mungkin 4 tu adalah okey Arif, yang ke-5 tu Daniel, yang ke-6 tu Dania. Okey, C pun sama. Okey, satu tempat. Okey, 7, 8, 9. Ataupun E ni mungkin okey satu lagi tempat iaitu 10, 11 dan 12. Dan sini pun ada, sini pun ada. Baik. Katakanlah kita semua ni duduk di kawasan F. Kita duduk di kawasan F. F ni apa cikgu? F ni mungkin kita ambil kawasan, contohnya kawasan F ni ialah contohnya di kawasan Shah Alam. Katakan F ni ialah Shah Alam. Okey, kawasan F. Okey, so Shah Alam. Jadi kita semua pun mengundi. Bila kita mengundi, kita telah memilih bahawa kita bila dah dikira yang kita belajar hari tu proses pengundian kan. Kempen pilihan raya, kemudian juga okey manifesto janji-janji. Kemudian hari pengundian pun kita melakukan undian. Okey, kemudian
Okey, peti-peti undi dibawa ke pusat pengiraan undi, dan di pusat pengiraan undi mereka akan kira. Bila kira-kira, diumumkan keputusan. Dan keputusan diumumkan tu menunjukkan bahawa yang berjaya ialah nombor 1 mendapat majoriti dalam pilihan raya tersebut. Baik, begitu juga yang kawasan D mungkin nombor 4 pergi. Yang C, kawasan C rupanya nombor 9 yang menang majoriti banyak, so nombor 9. Kemudian yang tempat E, orang nombor 12 yang menang. So apa yang berlaku bila dah kemenangan ini? Apa yang diorang buat? Diorang akan pergi ke Dewan Rakyat. Dewan Rakyat, diorang akan duduk di kawasan Dewan Rakyat. Kawasan Dewan Rakyat tu kita tahu bentuk dia macam ni kan, iaitu sini ada kotak, sini ada kotak, kemudian di sini ada speaker, kemudian di sini ada orang lah. Baik, kemudian kita tahu bahawa kat sini lah di mana kita tahu ada banyak ahli-ahli parlimen duduk di sini, dan juga di sini, juga duduk di sini. So juga duduk di sini dan juga duduk di sini. Ahli parlimen. So ahli parlimen nombor 9, nombor 4 ni semua, mereka nombor 9 pergi duduk sini. 4 pergi duduk sini. Kemudian nombor 12 dia pergi duduk kat sini. Kemudian nombor 1 ni pun pergi duduk kat sini. Begitu juga ada daripada negeri-negeri lain pun, mereka pun yang menang-menang pilihan raya semua duduk masing-masing dekat dalam Dewan Rakyat. So negeri contohnya ni Selangor, ni Negeri Sembilan, ni Perak. So Negeri Sembilan pun ada yang menang, duduk kat sini, ada yang duduk dekat sini. So ada negeri lain, semua duduk dekat tempat masing-masing. Di mana ni? Ini di Dewan Rakyat. So bila mereka dah duduk kat situ Dewan Rakyat, maka apa yang berlaku di dalam Dewan Rakyat? Waktu inilah mereka akan memilih. So speaker Dewan dekat sini akan berkata bahawa kita perlu mengesyorkan nama-nama untuk memilih menjadi Perdana Menteri, menjadi ketua. Jadi mereka pun vote. Mungkin nama yang naik jadi Perdana Menteri ialah nama orang nombor 9 tadi. Nombor 9 Arif. Nak jadi dia dicalonkan menjadi Perdana Menteri. Kemudian orang nombor 4 pun sama, dicalonkan jadi Perdana Menteri. Orang nombor 12 pun dicalonkan jadi Perdana Menteri. Orang nombor 1 pun dicalonkan jadi Perdana Menteri. So ada 4 orang kat sini, 9, 4, 12, 1, ataupun nama-nama dia lah. Arif, Omar, Ahmad, Abu ke kan. Orang-orang ini dicalonkan untuk jadi Perdana Menteri. Maka orang-orang ini nama-nama ini akan dibawa pergi jumpa yang di Pertuan Agong. Jumpa yang di Pertuan Agong, dan mereka berikan nama dan juga membawa individu masing-masing ini menghadap yang di Pertuan Agong. Dan yang di Pertuan Agong lah yang akan melantik Perdana Menteri. Jadi bila katakanlah Agong memilih nombor 9 jadi Perdana Menteri. Nombor 9 Nombor 9 jadi Perdana Menteri. Jadi bila nombor 9 jadi Perdana Menteri, nombor 9 akan berkuasa untuk apa? Memilih timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri TPM, aku nak calonkan yang ini. Menteri Kesihatan, aku calonkan ini. Menteri Menteri Pertahanan, aku calonkan orang nombor 4. Menteri Sukan, aku calonkan orang nombor 12. So Perdana Menteri kat sini dah jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri akan usulkan nama-nama ini, dan nama-nama ini sekali lagi dibawa pergi jumpa yang di Pertuan Agong untuk diluluskan. Jadi so bermakna kalau yang di Pertuan Agong luluskan, maka terbentuklah Kabinet Menteri ataupun Jemaah Menteri. So ini semua akan jadi Jemaah Menteri di bawah pentadbiran Perdana Menteri nombor 9. Maknanya di sini
nak cerita, amalan pilihan raya yang ada pada rakyat hanya tamat di sini. Maknanya hanya berada di pilihan raya sahaja. Sampai di Dewan Rakyat, okey, segala-galanya terpulang kepada ahli parlimen tersebut. Maka ahli parlimen lah yang akan memilih dan mencalonkan Perdana Menteri. So, back kepada question, okey, ataupun kembali kepada soalan yang kita bincangkan tadi, iaitu adakah soalan ini, okey, 7, apakah kepentingan proses pilihan raya untuk memilih Perdana Menteri? Sudah tentu jawapan itu salah. So, jawapan yang betul ialah D, menandakan wujudnya amalan demokrasi. Okey, faham ke tak faham ni? Faham ke tak faham ni? Okey, jelas. Cikgu cuba sedaya upaya untuk menjelaskan kepada kamu. Faham ke tak faham tentang proses pilihan raya tu? Ke ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya ke? Faham tak faham boleh bertanya. Cikgu beri peluang. Cikgu gaji menteri-menteri berapa? Aduh yai. Baik. Tinggi. Untuk pengetahuan kamu, nombor 6 berapa? Nombor 6 jawapan. Tinggi. Nombor 6 jawapannya adalah, nombor 6 jawapannya adalah B, 1 dan 4. Ya, betul Dave. Sebenarnya kita ni memilih ahli Dewan Rakyat saja. Yang pilih Perdana Menteri adalah orang-orang yang parlimen itu, dan juga atas perkenan ataupun persetujuan yang di-Pertuan Agong. Baik. So ada yang tanya gaji menteri-menteri berapa? Gaji menteri-menteri, okey, daripada, kalau tak salah cikgu, daripada 40,000 until 60,000. 40,000 until 60,000 per month. Yes. Okey. Itu yang cikgu tahulah. Okey, ya betul. Ada je kan orang vote parti sebab PM dia je kan? Ya betul, memang ada. Okey, jom jadi menteri. Okey, harus diingat ini harus diingat. Jadi menteri bukan selama-lamanya. Jadi menteri ni biasanya 5 tahun je. Kalau kamu performance kamu baik, rakyat still nak pilih kamu, kamu mungkin ada ruang untuk meneruskannya lagi. Tapi kalau kamu selepas 5 tahun, rakyat dah tak puas hati dengan kamu turun, so kamu tak jadi menteri lagi dah. So kena ingat, dia hanya 5 tahun sahaja. Kena faham tu. Baik. Kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu soalan yang ke-8. Kejap soalan ke-8. Soalan ke-8 kita serahkan kepada Arif Hakim. Boleh tak Arif Hakim, soalan nombor 8? Ya. Silakan. Maklumat berikut berkaitan dengan amalan demokrasi di negara kita. Berhanjaya hak asasi manusia Suhakam. Apakah peranan Suhakam? Ini hak asasi manusia. Baik. Terima kasih banyak untuk Arif Hakim. Peranan Suhakam. Suhakam sebenarnya peranan dia adalah, ya betul, iaitu melindungi hak asasi manusia. Melindungi hak asasi manusia. Baik. Terima kasih banyak Arif Hakim. Dan kembali kepada soalan tadi, ada yang kata mengajak jom jadi menteri. Boleh. Tapi ingat pesan cikgu jadi menteri mesti membantu dan menjaga kebajikan rakyat. Kalau cikgu tahu ada pelajar cikgu yang jadi menteri tetapi dia kaya raya dan lupa tentang tanggungjawab kepada rakyat, semasa dia melakukan sidang akhbar, cikgu akan datang, walaupun dah tua nanti cikgu akan datang ke sidang akhbar dia dan cikgu akan lempang dia depan press conference bawa tongkat dan cikgu akan libas kat dia. So kalau orang tanya, kenapa ni? Pastinya dia kata, jangan takat dia. Kan? Tu cikgu saya tu. Tu cikgu saya tu. Cikgu akan libas, cikgu cakap apa? Kan aku dah pesan, kalau jadi menteri kau kena jaga rakyat kan? Kenapa kau nak jadi kaya? Kenapa kau tak jaga rakyat? Nampak tak? Memang aku libas depan-depan. Ingat tu. Memang kulibas nanti. So ingat. Baik.
So kita pergi kepada soalan yang ke-9. Soalan yang ke-9 kita serahkan kepada Didi. Bukan Didi pula, bukan. Danisha. Boleh tak Danisha? Boleh cikgu. Okey, silakan Danisha. Raja perlembagaan mewujudkan mekanisme semak dan imbang dalam pemerintahan negara. Okey. Apakah bidang kuasa badan Ya. bidang kuasa badan kehakiman? Jawapan A. Meredakan pertikaian parti politik. Meredakan pertikaian parti politik. Okey. Okey. Mungkin ramai yang macam confusing sikit kan. Okey. Mula-mula, okey, kamu kena lihat apakah bidang kuasa badan kehakiman. Okey, kamu kena tahu badan kehakiman ini sebenarnya adalah siapa, cikgu? Ingat lagi tak? Badan kehakiman tu siapa? Badan kehakiman tu adalah mahkamah. Okey, iaitu mahkamah tinggi. Okey, mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan dan sebagainya. So, apakah bidang kuasa mahkamah-mahkamah ini? Dan raja berperlembagaan terlibat dalam mahkamah-mahkamah ini. Untuk apa? Adakah untuk mengekalkan status quo? Tak. Status quo orang Melayu? Tidak. Memudahkan dasar kerajaan diteruskan? Tidak. Mengatasi kemasukan pengaruh luar pun tidak. Memang jawapan dia adalah A. Meredakan pertikaian di antara parti politik. So, bila parti politik bertikai, maka sistem raja berperlembagaan dalam bidang kuasa badan kehakiman akan cuba untuk meredakan pertikaian parti politik. Okay. Sebab parti politik biasalah, kan? Parti A tu kata parti B ni tak betul, parti B tu kata parti C ni tak betul. Yang betul-betul parti yang benar-benar memberi manfaat, parti apa? Siapa tahu? Siapa tahu parti apa yang boleh membawa betul-betul manfaat? Parti yang betul-betul membawa manfaat ialah parti lah, bukan parti. Parti ayam tu lain. Parti yang benar-benar membawa manfaat ialah parti hari jadi ataupun parti Tupperware. Dua ni je parti yang memang membawa manfaat. Parti hari jadi adalah juga makan-makan, kan? Parti Tupperware dapatlah tengok orang demonstrasi Tupperware, mak-mak kita dululah, kan? Jadi, okey, itu parti. Okey, baik. Okey, baik, soalan yang bagus ni. Ada yang bertanya, cikgu, apa maksud mengekalkan status quo orang Melayu? Baik, siapa yang tak tahu lagi tentang apa itu status quo? Siapa yang tak tahu apa tu status quo, cikgu? Cuba raise hand sikit nak tengok. Raise hand sikit nak tengok. Ada tak sesiapa yang tak tahu tentang apa itu status quo? Okey. Baik, ada yang tak tahu Alright. So kalau tak tahu, okey. So cikgu mentionkan kat sini. Baik, status quo. Okey. Status quo ni, okey. Status quo sebenarnya bermaksud, okey, take note benda ni. Kalau korang rasa apa benda ni korang rasa macam baru nak tahu, boleh ambil okey, noted kat situ ya. Bahawa status quo bermaksud kedudukan yang tetap. Maksudnya kedudukan yang tetap. Jadi, kalau dalam soalan tu dia tulis tentang mengekalkan status quo orang Melayu. Itu maksudnya apa, cikgu? Kalau untuk mengekalkan status quo orang Melayu, maksudnya untuk mengekalkan status ataupun kita kata mengekalkan kedudukan yang tetap. Kedudukan tetap orang Melayu. Kedudukan apa? Kedudukan tetap orang Melayu sebagai tuan di tanah Melayu. Itu maksud dia. Status quo orang Melayu iaitu kedudukan tetap tu iaitu bermaksud sebagai tuan di tanah Melayu. Itu maksud dia. Tuan tu maknanya apa? Tuan tu bermakna asal usul. Bermakna kita ni
menjadi tuan, orang Melayu menjadi tuan di tanah Melayu, menjadi tuan di Malaysia, menjadi orang asal bagi Malaysia. Dan status quo ini sama juga seperti kalau kamu lihat seperti di negara-negara barat. Okey, seperti di Amerika di mana orang-orang Caucasian menganggap itu status quo mereka. Mereka adalah orang tetap. Kedudukan tetap mereka iaitu di Amerika. Orang-orang Britain juga mengatakan bahawa tanah British itu adalah mereka sebagai kedudukannya tetap. Mereka adalah orang-orang yang memang orang asal di Britain. Kamu pergi India, orang-orang India pastinya di negara India akan mengatakan bahawa mereka mahukan status quo, iaitu mereka lah orang-orang asal tuan di tanah India. Begitu juga di China. Jadi di tanah Melayu atau di Malaysia, orang Melayu mengekalkan kedudukan tetap orang Melayu sebagai tuan di tanah Melayu ini. Boleh faham Danisha? Ke cikgu mengajar kamu melegit-legit ni sampai kamu tak faham. Faham okey. So status quo orang Melayu iaitu kedudukan tetap orang Melayu sebagai tuan di tanah Melayu. Okey. Baik, itu soalan yang ke-9. Baik, bagus. Dan kita berikan soalan seterusnya iaitu soalan nombor 10. Kita berikan kepada Dave. Dave, soalan nombor 10 Dave. Boleh tak bacakan soalan nombor 10? Dan terus berikan jawapannya. Tak ada mic. Okeylah. Cikgu bacakanlah dan kamu berikan jawapan. Baik, soalan nombor 10. Apakah bidang kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong dalam Kerajaan Persekutuan? Kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong dalam Kerajaan Persekutuan. Apakah kuasa budi bicaranya? Adakah nombor 1 melantik ketua menteri, atau 2 enggan membubarkan DUN, ataupun 3 enggan membubarkan parlimen, ataupun 4 melantik Perdana Menteri. Yang mana 1? 1 dan 4. B 1 dan 4. Baik. Ada jawapan lain? Baik. 1 dan 4 jawapannya salah, Dave. Salah. Bukan 1 dan 4. Siapa tahu? Jawapan yang sebenar. Baik. Baik, bagus Danisha. Ingat ini yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong ni dia akan uruskan hal negara. Dia tak uruskan hal negeri. Dia uruskan hal negeri dia sahaja. Negeri dia sahaja. Jadi bila dia jadi yang di-Pertuan Agong, dia akan buat perkara-perkara yang berkaitan dengan persekutuan. Iaitu yang mana berkaitan persekutuan, cikgu? Iaitu tentang parlimen. Parlimen ni persekutuan. Ya, betul, Kashin. Dan juga melantik Perdana Menteri, itu juga berkaitan dengan persekutuan. Nampak tak? Kalau melantik ketua menteri dan DUN, ini peringkat negeri. So peringkat negeri itu akan dibuat di peringkat oleh sultan atau raja negeri masing-masing. So itu bukan kuasa yang di-Pertuan Agong. Boleh faham? Ketua menteri ni peringkat negeri. Dewan Undangan Negeri peringkat negeri. So parlimen dengan Perdana Menteri itu peringkat persekutuan. Peringkat persekutuan memang budi bicara yang di-Pertuan Agong. Ketua menteri dengan DUN itu budi bicara sultan atau raja. Nampak perbezaan dia? Kan. So Dave tanya, cikgu, enggan membubar parlimen tu apa maksudnya? Enggan bukan ke tidak mahu? Ya, betul. Sebenarnya maksudnya budi bicara ni, kuasa budi bicara maknanya terpulang kepada yang di-Pertuan Agong. Sama ada dia nak bubarkan parlimen atau tak. Itu terpulang kepada Agong. Agong ada kuasa. Kalau katakan Perdana Menteri, dia kata, tuanku, rasanya Patik rasa eloklah kita bubarkan parlimen secepat mungkin. Kan. Tapi Agong kata mungkin boleh kata,
Untuk apa? Better tak rasa ianya diperlukan untuk kita bubar. So better rasa kita tunggu sampai habis penggal dululah. Kan. So better enggan untuk bubarkan parlimen, better rasa better nak tunggu sampai habis kamu punya sesi pemerintahan baru kita bubarkan. Maknanya, okey, Yang di-Pertuan Agong boleh untuk enggan bubarkan parlimen. Boleh. Okey. So itu bidang, kita kata sebagai apa? Bidang kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Okey. Boleh dapat Boleh faham Dave Jadi itulah maksud dia. Alright. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan struktur. Okey, jom kita tengok soalan struktur ini. Mungkin ramai yang dah buat. Okey, rugi kalau tak ambil latihan ini sebab latihan ini disertakan dengan skema soalan lagi. So korang boleh buat je terus. Boleh buat terus Contoh, kalau kita lihat soalan nombor 1. Okey, pemerintahan beraja. Okey, biasakan diri kalau kamu nak jawab soalan struktur, biasakan diri. Okey, kalau ada kertas, biasakan diri untuk menconteng soalan. Supaya apa? Supaya idea kamu berterusan. Okey, dan tidak terhenti. Baik. Sebagai contoh macam ni. Okey, pemerintahan beraja di negara kita berkembang sejak Kesultanan Melayu Melaka lagi dan telah menghadapi pelbagai cabaran semasa pentadbiran British dan juga Jepun. Baik, nyatakan 2 bidang kuasa pemerintahan beraja semasa Kesultanan Melayu Melaka. So, diberi kat sini 2 bidang kuasa. So, kita tahu bahawa kat sini kita boleh ambil iaitu pertamanya iaitu pentadbiran. So, just terus tulis dia pentadbiran. Dan juga yang kedua iaitu perundangan ataupun boleh pilih satu lagi iaitu kehakiman. So, pun boleh juga. Tak ada masalah. So, boleh pilih. Okey. Baik. Kemudian, okey. Soalan yang B. Nyatakan sistem pemerintahan yang diperkenalkan British di negeri Melayu berikut, iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu. So, kita tengok. Nyatakan sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh British di negeri-negeri Melayu bersekutu. Kita tahu negeri Melayu bersekutu dia adalah memperkenalkan sistem residen dan raja-raja Melayu kekal sebagai pemerintah berdaulat namun menerima nasihat daripada pegawai British. So yang ini kalau kamu tengok peruntukan dia ialah 2 markah. Bermakna kamu buatlah 2 ayat. 2 ayat 2 ayat. So, macam mana nak buat ayat? Okey, ingat? Baik. Okey, kamu boleh je terus untuk buat ayat seperti berikut. Okey, iaitu seperti ini. Iaitu kamu boleh buat British telah memperkenalkan. Kena ayat memperkenalkan sistem residen. Okey, sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu. Di negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey. Dan kemudian ayat seterusnya. Okey. So kalau kita lihat di sini di NNMB kan. Baik. So kemudian kamu teruskan raja-raja Melayu. So kamu kena highlight dan ataupun kamu kena buat huraian, iaitu raja-raja Melayu kekal sebagai pemerintah berdaulat, namun perlu menerima nasihat daripada pegawai British. So itu cara dia. Bermakna di sini lengkap 2 ayat kat situ, maka 2 markah lah yang kamu dapat. So ini cara bagaimana untuk membina ayat. Mesti ayat yang lengkap. Jangan buat point, jangan ayat tergantung. Ya. Itu penting. Baik. Soalan yang kedua. Iaitu bagaimana sistem pemerintahan yang diperkenalkan British di negeri Melayu tersebut.
Baik, kamu boleh guna format yang sama seperti yang di atas. Sebab dalam sejarah sebenarnya dia tidak ada format yang khas. Okey, kamu boleh seolah-olah nampak ayat tu seperti pengulangan ayat yang sama je. Tak ada masalah. Sebab ini bukan BM. Ini bukan soalan BM ya. Jadi kamu boleh ambil, British telah memperkenalkan sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Titik. Jadi kita boleh ambil iaitu antara yang kita boleh mentionkan kat sini, kedudukan raja. Kita tengok di skema tu ya. Lebih kukuh. Kerana memiliki ataupun kerana mengamalkan mengamalkan ataupun kita boleh kita ada ayat sendiri. Ya betul, kedudukan raja lebih kukuh kerana raja memerintah dengan kuasa dengan kuasa yang tidak terhad dan tidak terhad serta kedudukan raja lebih kukuh kerana raja memerintah dengan kuasa yang tidak terhad. Dan penasihat penasihat dan kita kata nasihat daripada dan nasihat kita nak buat ayat ni, nasihat daripada pegawai pegawai British tidak semestinya dipatuhi. Cukuplah tu. Walaupun mungkin kamu akan kata, cikgu, mungkin kamu akan kata, cikgu, saya tengok skema jawapan ni lain, cikgu. Dia kedudukan raja lebih kukuh, undang-undang tubuh kerajaan negeri digubal, bertujuan menghalang perosahan kuasa, mengekalkan kedaulatan. Tak ada pun ayat cikgu ni. Harus diingat bahawa sebenarnya banyak fakta yang boleh diletakkan di sini. So, kalau fakta yang cikgu beri ni juga sebenarnya adalah fakta yang betul. Iaitu raja memerintah dengan kuasa yang tidak terhad dan nasihat daripada pegawai British tidak semestinya dipatuhi. So, yang ini 1 markah, yang ini pun ada 1 markah, dapat 2 markah. Dapat 2. Ingat perbezaan antara subjek sejarah dengan subjek-subjek lain seperti maths apa semua. Maths jawapan mesti tepat. Jalan kira berbeza tak ada masalah. Jalan kira juga akan beri point, tapi jawapan mesti tepat. Betul? Mengikut skema. Sejarah lain. Sejarah kamu kena tahu bahawa dia punya cara pemarkahan luas dan markah dan ataupun fakta yang diberi macam-macam. So tak semestinya yang ada di skema pemarkahan ini menjadi kewajipan untuk kamu ikut, tidak. Asalkan fakta tu memang betul, walaupun tidak ada dalam skema pemarkahan, itu dikira sebagai betul. Baik. So kita lihat di sini. Negeri Selat Baru Gubernur kan, cikgu? Ya betul. Betul. Negeri Selat Baru Gubernur. Right. So kita lihat seterusnya, iaitu soalan C. Kebijaksanaan Raja-Raja Melayu membolehkan sistem pemerintahan Melayu dapat bertahan sehingga ke hari ini. Iaitu kebijaksanaan Raja-Raja Melayu. Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, huraikan langkah-langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Baik. Biasanya kita anggap bahawa soalan ini adalah soalan kebat. Soalan kebat. Tetapi sebenarnya langkah-langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara ini boleh kita ambil daripada fakta yang diberi dalam buku teks, iaitu daripada bab 1. Daripada bab 1 apa? Yang inilah. Mengukuhkan perpaduan rakyat, menanam semangat patriotisme, tidak menimbulkan kekacauan dan huru-hara, menyokong dasar kerajaan dan menghormati institusi raja. Cikgu, nak kena ambil semua ke? Tak. Kamu hanya perlu ambil berdasarkan peruntukan markah. Berapa ni? 4 markah. Maka kamu boleh
ambil mana-mana 4. Tapi mana-mana 4 ni pun ini adalah semuanya fakta. Kalau nak buat huraian, boleh. Ambillah 2, kemudian buat huraian. Buat huraian. Buat huraian yang kamu sendiri tahu. Boleh? Jadi ini soalan kebat. Contohlah, contoh kita buat. Okey, langkah-langkah. Okey, langkah-langkah untuk mempertahankan kedaulatan. Okey, kedaulatan. Okey, kedaulatan latan negara. Okey, negara adalah dengan mengukuhkan mengukuhkan perpaduan negara. Okey, perpaduan negara. Okey. So apa yang kamu nak buat huraian ataupun perpaduan rakyat? Okey. Okey. So kemudian kamu buat huraian, iaitu rakyat yang bersatu padu. Kamu buat huraian bersatu padu pasti akan bekerja sama untuk mempertahankan kedaulatan tanah air yang tercinta. Contoh. So itu itu satu fakta dan huraian. Kemudian kamu boleh berikan nada fakta. Selain itu menggunakan penanda wacana. Selain itu kita boleh apa? Menanam semangat patriotism. Selain itu kerajaan perlu. Kita boleh ambil sebagai warga negara yang bertanggungjawab. So kita kena ambil sebagai warga negara. Selain itu kita boleh kita perlu menanam semangat patriotik dalam menanam semangat patriotik dalam diri kita. Dan kemudian baru kita buat ayat. Hal ini kerana lah. Caranya macam mana? Selain itu kita perlu menanam semangat patriotik dalam diri kita dengan kita sambung, dengan melibatkan diri dalam program-program anjuran kerajaan bagi menaikkan semangat cinta akan negara. So dengan itu, yang ayat kedua, kita perlu menanam semangat patriotik. Itu satu markah dalam diri kita, satu markah. Yang kedua, melibatkan diri dalam program-program anjuran kerajaan bagi menaikkan semangat cinta akan negara pun boleh juga. So di sini berapa? 4 markah. Cikgu kalau buat terbalik boleh ke melibatkan diri dalam aktiviti itu? Dan isinya untuk menanam semangat patriotik sebagai huraian. Isi tak. Sebenarnya dia akan lihat melibatkan diri dalam aktiviti itu sebagai huraian, dan menanam semangat patriotik itu adalah sebagai isi. Walaupun dia terbalik, walaupun kamu buat terbalik, dia tetap dikira yang mana isi, yang mana huraian. Maknanya yang isi itu besar, yang huraian tu adalah dia punya explanation dia. So kalau kamu letak explanation dia awal, kemudian bawah dia kamu katakan itulah sebagai menanam semangat patriotik. So still explanation is explanation lah, huraian lah. Yang bawah tu menjadi fakta. So tak apa, susunan dia terbalik-terbalik tak apa. In the end, yang paling penting senang ceritanya kamu tahu. Kalau 4 markah bermakna kamu kena beri 4 isi untuk mendapat full mark. 4 isi. Jangan korang 4 markah tapi bagi 2 ayat sahaja. 2 ayat berharap ataupun 2 isi berharap 4 markah. Memang tak lah. Kan? So kena macam tu. Walaupun kamu kata, aduh 4 cikgu, tak rajin lah. Nak markah banyak, kena rajin.
Tak nak markah banyak, tak apalah, buatlah mana yang ada. Pilihan di tangan anda. Boleh faham? Okay. So, kena faham kat situ. Okay. Baik, so itu bagaimana untuk menjawab soalan-soalan kebat. Alright. Seterusnya. Okay, so yang ini kamu boleh buat. Kita mungkin boleh tengok soalan satu lagi, iaitu soalan, kita tengok soalan ni lah. Soalan esei. Jom kita tengok soalan esei nak. Bahagian B. Okay, bahagian B. Baik. Soalan esei, kita tengok. Soalan esei biasanya ada setiap satu soalan akan membawa kepada 20 markah, dan biasanya kombinasi soalan dia ada A, B, C, dan A biasanya membawa kepada 4 markah. Kemudian yang B 8 markah, dan juga yang C juga adalah 8 markah. So, ini kita katakan sebagai latihan yang kamu kena buat. Okay, yang kamu kena buat, kena faham bagaimana untuk mendapat 8 markah. So, cikgu dah terangkan bahawa cara untuk dapat 8 markah sebenarnya paling simple ialah, okay, cikgu tahu ramai yang mengatakan bahawa cikgu sekolah kamu minta kamu buat, iaitu fakta, huraian, contoh dan juga inference. Betul? Dan juga inference. So, cikgu tak syorkan ini. Tapi bukanlah cikgu syorkan kamu menentang cikgu kamu. Tak. Okay. Sebab bagi cikgu, okay, ianya kalau kamu benar-benar expert, okay, dan kamu boleh buat. Tapi kalau kamu rasa macam kamu pun, okay, sederhana dalam sejarah, cikgu syorkan untuk buat just fakta dan huraian. Cukup. Berapa banyak fakta untuk 8 markah ni? Okay, 4 fakta dan juga 4 huraian. Kalau yang teknik yang ini, dia sikit je, iaitu 2 fakta. Okay, kita kata sebagai 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh, 2 isi, 2 inference. So yang ini 4 fakta, 4 huraian, banyak sikit. Dan kalau kita lihat di sini, okay, 4 fakta tu mana nak ambil cikgu? Yang ini ada. Sebagai contoh, fakta 1, okay, kita lihat soalan dia. Terangkan kebebasan asasi yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan Negara kita. So yang pertama, fakta pertama, hak seseorang individu di sisi undang-undang. Huraiannya, hak individu itu akan dijamin dalam Perlembagaan Persekutuan. Fakta kedua, kebebasan asasi diri, iaitu kebebasan diri. So yang mana kita tahu bahawa huraian kedua, iaitu tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan seseorang kecuali mengikut undang. Fakta yang ketiga, iaitu kebebasan beragama, di mana Islam sebagai agama persekutuan, namun agama-agama lain masih boleh diamalkan. Dan fakta yang keempat, iaitu hak dalam pendidikan, iaitu hak di mana tidak boleh ada diskriminasi, sama ada dari sudut warna, keturunan, bangsa, ataupun warna kulit, untuk mendapatkan hak dalam bidang pendidikan. So, kamu boleh pilih mana-mana 4. Kalau kamu pilih fakta 1, 2, 3 dan 4, cukuplah. Berserta huraian dapat 8 markah. Kalau kamu nak yang 5 ni tak payahlah. Tapi kalau kamu tak nak ambil 4, ambil 5. Ada mesti macam tu. Cukup 4 fakta, 4 huraian. Okey, baik. Memandangkan kamu sebenarnya dah terlatih juga untuk membuat ayat-ayat jawapan ini. Baik. Cikgu nak bagi masa 5 minit. 5 minit untuk kesemua 20 orang dalam kelas sekarang ni. 20 orang dalam kelas sekarang ni untuk buat ayat jawapan dalam soalan B ni, pada soalan B ini. Soalan B ini, dan sila letakkan jawapan kamu dalam Zoom chat. Maknanya dalam chat ini kamu buat dalam Zoom chat dan send kepada cikgu direct message. Bagaimana ayat yang penuh kamu buat ayat jawapan bagi soalan B. Jawapan ayat penuh. Sebab cikgu nak tengok macam mana kamu buat ayat jawapan. Ayat jawapan tu penting. Untuk dapat 8 markah. Ingat, 8 markah bermakna 4 fakta, 4 huraian.
Okey. So cikgu beri masa lebih kurang 5 minit dari sekarang untuk kamu jawab, dan sila hantar jawapan kamu dalam Zoom chat. Okey, yang ada di Zoom chat di bawah tu kan. Kamu type satu-satu. Bina ayat jawapan. Cikgu nak tengok. Ini cara dia. Okey. So cikgu bagi 5 minit daripada sekarang. Semua 20 orang jangan lari. Jangan ada skip. Siapa yang tak skip, siapa yang tak hantar, siapa yang tak jawab, maka dia akan bertanggungjawab untuk menghantar menghantar Food Panda kepada cikgu sebagai denda. Siapa yang tak hantar, denda dia adalah dia kena hantar Food Panda kepada cikgu. Mana mau? Puasa cikgu tak kira lah. Kau hantar juga. Tak kira puasa tak puasa, kau hantar. Nanti cikgu makan masa buka puasa nanti. Okey. Baik kau buat. Risau cikgu ni. Ya ye. Dan ya ye. Game plastik hitam. Ya ye.